So produk mana yang actually claim ada paling banyak tenaga? So di sini I ada Milo yang biasa tengok iklan dekat TV, dan juga Red Bull yang biasanya orang akan ambil untuk dapatkan tenaga. So pertama sekali I nak beritahu, kebanyakan ubat-ubat ni ataupun makanan-makanan yang minuman seperti ini selalu akan kata dia boleh bekalkan cukup tenaga, untuk cuba impress you, untuk katakan oh Milo ni boleh banyak vitamin B, Milo ni banyak vitamin D dan sebagainya. So lepas tu si Red Bull pula kata minuman ni minuman bertenaga. So ada yang juga kata oh minuman macam tongkat ali, kopi jantan boleh meningkatkan tenaga dan sebagainya. Tapi video ni khas actually untuk ibu bapa ataupun orang dewasa yang fikir oh kalau minum Milo ni dapat tenaga, minum Red Bull ni dapat tenaga. So mana satu yang betul? Sama ada betul tak minuman-minuman ni ada tenaga ke tak ada tenaga? So kebanyakan iklan-iklan yang biasa tengok dia akan guna mainstream iklan, belanja berpuluh-puluh ribu ringgit buat iklan masa time berita. Banyak orang akan tengok, wah minuman ni bagus untuk hantar anak-anak you ke sekolah. Minum Milo, minum susu kotak ni, minum susu kotak tu, kaya dengan vitamin D lah, kaya dengan vitamin A lah, vitamin D dan macam-macam. So sebenarnya betul ke kandungan-kandungan ni banyak vitamin? So I nak kupas dua produk yang biasanya you akan tengok yang selalu claim ada banyak tenaga, dan sekiranya you perlukan tenaga, mana you nak ambil? So pertama sekali kita akan tengok Milo seperti biasa iklan mereka akan gunakan ialah minum Milo anda sihat dan kuat. Tu memang mungkin masa time saya kat sekolah lah, ataupun mungkin you akan tunggu untuk yang kereta Milo tu datang ke sekolah untuk bancuh. So sekarang ni saya tengok iklan, bila tengok TV dia akan kata oh bekalkan Milo untuk anak-anak anda untuk pergi ke sekolah. So is it true tak? Betul tak apa yang dia kata tu? Betul tak kita kena bagi anak-anak kita untuk minum benda-benda ni? Sebab dia claim ada Promat lah dan sebagainya. So kalau you tengok kandungan, I malas nak kupas pasal gula, because everybody tahu mereka guna semua gula-gula tiruan, gula-gula yang fake untuk bagi. So kalori dia sebenarnya satu serving ni 240 ml lah, 150 kalori. Dan Red Bull yang sangat manis, yang you rasa manis pun 180 kalori. So beza antara ni dengan ni 30 kalori saja. 30 kalori ni macam boleh dikatakan macam you jalan mungkin 400 meter, you dah bakar dah. Tapi memang Red Bull akan rasa lagi manis daripada Milo lah, because Red Bull dia purely dia ada sugar, direct sugar dia lebih kurang 42 gram. So direct sugar 42 gram ni memang biasanya orang akan ambil kalau betul-betul dia rasa penat, betul-betul dia rasa dia tak cukup gula dalam badan, and they want the energy, dia nak energy tu directly they want, then of course mereka akan pergi pada sweet sugar drink ni. Tapi nak katakan kalori dia tinggi sangat, 180 kalori tu tak adalah tinggi sangat nak you nak takut oh kencing manis dan sebagainya. Tapi you tak boleh minum benda ni hari-hari lah, itu saja. Tapi kalau orang yang ada kencing manis, please be careful, mungkin minuman macam ni tak sesuai untuk you. Tapi bila rujuk kepada Milo, kalori dia akan datang daripada 3 komponen. So dia akan ada karbohidrat, dia akan ada fat, lemak dan juga protein. Tapi lemak-lemak yang ada dalam ni biasanya datang daripada tumbuh-tumbuhan. So dalam Milo sendiri, dia akan tulis ekstrak dia daripada minyak kelapa sawit. Dia ambil lemak tu daripada minyak kelapa sawit. Okey, terang-terang dia tulis dalam label. Kalau you tak percaya kat saya, you pergilah beli satu can sendiri and bacakan, tengok apa kandungan dia. Dia akan ada lemak daripada olin kelapa sawit. So olin kelapa sawit ni oil lah, minyak lah daripada kelapa sawit. And then dia akan ada aditif makanan adalah sumber tumbuhan ataupun sintetik. Tulis clear-clear. So that means daripada ambil aditif macam pemangkin ataupun preservatif dia daripada tumbuhan ataupun daripada sintetik lah, macam dia chemically made lah. Tapi yang paling I rasa kelakar ialah kandungan vitamin B dia dalam ni. So biasanya claim akan selalu tunjuk
ada vitamin, ada mineral. Lepas tu ada yang ada juga kadang-kadang ada yang logo KKM semua ada, tapi kotak ni tak ada. Tapi kalau kotak yang kecil yang biasanya bekalkan kepada kanak-kanak, that one yes, dia akan letak sesuai untuk pilihan sihat. Because memang siapa yang taja KKM, company-company macam ni yang taja KKM. KKM dapat bantuan buat breakfast day and everything, all by these companies. Big company macam Nestle semua yang taja. Bukan Sky Clinic ke, bukan saya ke, kami bukannya billionaire punya company. Tapi kalau tengok vitamin, vitamin B1 memang dalam ni keciput je dia, tak ada langsung pun. Vitamin D dia 1 unit. 1 unit vitamin D ni, sumpah saya cakap dengan you, tak payah letak pun dalam. Baik saya pergi berjemur dekat matahari untuk 3-4 minit, saya dah dapat 1 unit vitamin D tu. So saja nak tulis claim 1 unit tu, baik tak payah tulis. Baik tak payah tulis atas label vitamin D. Kalau nak bagi vitamin D, you katalah ada 100 unit ke, 200 unit ke, 5,000 unit ke, 10,000 unit ke yang kita akan bagi untuk patient, make sense, logik. Tapi kalau setakat 1 unit nak tulis dalam label, tak payah tulis lah. Vitamin B2 0.5 mg, 0.5 mg, sangat-sangat sedikit dalam ni. So macam almost tak ada juga vitamin dia. And then vitamin B6 0.5 juga, sangat-sangat sikit dia punya kandungan vitamin dia. So kalau nak bandingkan dengan tablet Neurobion ni, satu tablet Neurobion ni ada 200 mg vitamin B6. Satu can vitamin Milo ni ada 0.5. Maksudnya kandungan vitamin B6 dalam ni, satu tablet ni 400 kali daripada can ni. Tapi claim mereka kan banyak, mereka tulis kaya dengan all this vitamin, sebab banyak orang tak baca label. And kalau you nak bandingkan dengan Red Bull pun, vitamin B6 dia 4 mg, mungkin lebih kurang 8 kali lagi tinggi daripada ni. So if you are pergi bersukan ke, kalau betul-betul you nak energy, betul-betul you nak fast sugar, memang you boleh ambil Red Bull, no problem. Because Red Bull punya content, dia ada banyak lagi mineral. Seperti I beritahu you, ada inositol, dia untuk bagi muscle you relax. Ada B3, niacin. Dalam ni ada B3 tak? Dalam ni ada B3, 3.4. Niacin kat sini dalam Red Bull almost 6 kali ganda kandungan niacin dia. And the main thing yang kenapa you akan dapat boost bila you ambil macam Red Bull dan sebagainya is taurine. Taurine tu dia akan relax muscle and also make the muscle punya calcium activity tu meningkat. So muscle tu cepat record and relax, contract and kecut. So kembang kecut tu activity tu sangat cepat because ada kandungan taurine dalam ni. And of course you ada sugar blast. Bandingkan dengan this, the preservative dalam ni lagi banyak daripada Red Bull. Really, mungkin Red Bull ada colouring sikit, warna-warna kuning sikit. Tapi kalau nak bandingkan segi preservative, sangat-sangat high on this thing. So parents out there, ibu bapa out there, kalau you nak bagi budak-budak minum all of these things, ni 150 kalori, ni 180 kalori. So kalau you bandingkan pun, kandungan dalam A dengan B ni almost the same tau, almost the same. Tapi Red Bull lagi banyak energy dia claim daripada ni, because here they claim susu, dia claim dia ada susu tepung krim, ekstrak barley, gula, olin kelapa sawit, mineral dan penstabil, lecithin dan soya. Here is just pure sugar. If you want to run a race, you nak stamina, you nak energy fast, honestly Red Bull. If you want shit, this is what's going to happen. This is all tricks. All they do is nowadays is to actually bagi you terpesong, bagi you percaya that produk-produk macam ni, iklan hari-hari, nak buat parents rasa senang, tak payah fikir banyak-banyak, bagilah budak-budak ni ke sekolah. So mereka minta bekalkan benda-benda macam ni ke sekolah. Dan ada juga certain paket-paket, terutama sekali yang paket budak kecil, paket kotak, dia akan tulis kajian yang dia claim. Saya baca 2-3 hari lepas, kajian yang dia claim, dan budak-budak yang minum susu berperisa
coklat ataupun mak ni lebih aktif bersukan. So benda tu sebenarnya tak berasas langsung. Kalau nak makan benda-benda betul, bagilah budak-budak makan macam telur ke, bagilah makan kepada budak-budak telur rebus ke pagi-pagi 2 biji. Kandungan vitamin daripada kuning telur tu lagi tinggi. Ada kolesterol baik, ada protein baik. Kenapa nak bagi benda-benda macam ni? Jangan fikir, oh nak cepat, nak sedap, kita pack kotak-kotak macam ni, hantar budak-budak ke sekolah. Tu bukan caranya juga. Even kalau untuk adult, kalau you nak tenaga, honestly, makan betul-betul, ataupun kalau you nak express energy, of course, this option, terus terang saya kata Red Bull lagi bagus daripada Milo. If you want the immediate energy, you akan dapat immediate energy tu cepat. 180 kalori ni kalau you jalan lari 2 km dah habis dah. Tapi B complex dia lagi tinggi. Dia ada niacin, dia ada nicotinamide, dia ada taurine. These are the active ingredient biasanya yang orang-orang akan ambil. Professional athlete akan ambil. Sekiranya dia terpaksa burn energy dia. Kalau rasa pergi nak hari sukan, tak payah ambil ni. You actually take this. It's fact. This is science. This is not benda-benda yang kita macam merepek-kerepek. And sedih I tengok, selalu I tengok iklan-iklan by big companies, NKKM, Kementerian Kesihatan, all this NGO, semua duduk diam je. Dapat sponsor, oh, taja. Tapi tak fikir apa kandungan-kandungan dalam produk. Bila dulu I think Vision daripada Mind Valley tegur pasal Milo tu, sekejap je 2-3 hari lepas tu dah habis tadi. But parents need to know actually what you need to give your kids. Because selagi you jadi ibu bapa, selagi you tak baca label, you tak tahu apa you bagi kepada kanak-kanak. Mereka sebagai kanak-kanak, mereka hanya tahu rasa saja, sedap ke tak sedap. Tapi they don't know how to read the ingredient. Mereka tak tahu baca label, tak tahu baca ingredient. Kalau you nak bagi vitamin B complex ke, baik you pergi beli sirap vitamin B complex 7Cs ke, Epiton ke dan sebagainya. Ada banyak dekat pasaran. You bagilah mereka 1 sudu sehari. Harga vitamin-vitamin tu, kalau dibandingkan dari segi cost, dia tak belanja tu buat iklan hari-hari nak keluar daripada TV, which memang lagi murah. Beli Epiton tu sebulan pun mungkin RM20 ke RM30 saja. Mungkin ada yang boleh pakai sampai 2 bulan pun, satu sudu kecil sehari. Have higher B complexes, higher nutrition for vitamins, especially vitamin B's, compared to any of those kind of products yang you beli on the rack. Because they spend a lot of money on advertisement. Advertisement dia punya cost lagi mahal daripada nutrition cost in all of these products. Memang ramai akan komen, oh kita suka minum Milo. You nak minum lah. Tapi paling penting is kepada budak kecil yang kita belikan. Apa yang kita belikan untuk mereka, sama ada benda ni berkualiti ataupun setakat nak sedapkan hati orang. Bila benda tu tak berkualiti dan you bagi kepada mereka, you merosakkan dia taste, you merosakkan dia punya understanding kepada vitamin dan mineral, you merosakkan persepsi mereka kepada makanan. Tak nak makan betul-betul masa time rehat kat sekolah, oh pergi beli benda manis, just drink Milo, oh ada vitamin everything. Tapi it's not true. Claim iklan dengan claim apa yang you nampak dari segi produk jauh berbeza. Because saya katalah, vitamin D dalam ni, I baik berdiri dekat luar matahari 2-3 minit, I dah dapat dah vitamin D production tu. Tapi the vitamin claim nak tulis juga 1 unit tu. Memalukan actually. Tak payah tulis kalau 1 unit. Okay guys, I rasa betul keberatan untuk actually share this thing, because inilah kebenaran yang actually berlaku dalam segi vitamin. Sebab kami sebagai doktor yang selalu tengok segi vitamin, apa yang people perlukan, sama ada perlu ke tak. Memang perlu you makan banyak sayur hijau. Kadang-kadang yang boleh makan daging tu perlu makan, because this is where you dapat your zinc, your B complex, your vitamins, your vitamin A, your taurine, zinc. All of this you gonna get from makanan yang seimbang. So jangan fikir, oh nak express sama ada nak makan tablet biji ataupun nak minum benda-benda yang claim yang ada vitamin yang banyak, tapi sebenarnya kebenaran dia vitamin dia tak banyak pun. So deception. Siapa yang benarkan benda ni berlaku? Siapa yang approve
kementerian mana yang approve? Kenapa mereka tak check? Sama ada sebab mereka dapat sponsor tajaan untuk sumbangan ni, sumbangan tu, maka mereka boleh buat apa-apa mereka nak. So public seperti biasa, kita kena decide apa yang kita makan, kita kena decide apa yang kita beli. So pemakanan sangat-sangat penting. Pemakanan, the right nutrition is very important. Jangan kita terpesong dengan fikir, oh benda ni banyak ni, tapi bila kita baca, serupanya keciput je yang ada. Okay, you guys have a good day. Dr. Rodin here dari Sky Clinic. Kalau you nak minum benda-benda tu, baca label. If you ask me again, A and B, kalau I terpaksa pilih mana yang bagi lebih banyak tenaga, of course Red Bull daripada ni. Ciao.